Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri. Tapi apapun jua, jangan terlampau taksub dan mudah percaya ya. Misteri jam 12. Awal tadi kisah yang dikirimkan dalam email ini di laman Facebook saya dan tentang seorang wanita yang bernama Linda Iman yang bertanyakan soalan berikut ini. Katanya, ini yang saya tulis di Facebook saya. Saya ada terima sepucuk sampul yang wangi dan baunya wanginya memang semacam kisi. Bila saya pegang rasa tak sedap hati. Akan tetapi ia datang dari nek ngah saya yang rapat sangat dengan ibu saya. Ibu saya tak beri saya buang sampul itu, malah suruh saya simpan. Katanya ini ada kegunaan dan ada kebaikan untuk saya. Boleh gunakannya. Dari Linda Iman. Dan kisah sebenar tentang sampul ini akan saya sentuh. Kita teruskan kisah yang pertama dalam Misteri Jam 12. Pendengar 897, saya akan terus bacakan kiriman daripada Linda Iman berkongsi. Seperti anda tahu tentang sepucuk sampul, bukan surat, tapi katanya di sini sampul yang diterima diberikan oleh Nek Ngah yang begitu rapat dengan ibunya. Sampul surat itu wanginya semacam. Dan bila nak dibuang, ibu tak berikan, katanya ada kegunaannya. Tapi berbalik pada kisah Linda Iman, kenapa dia menerima sepucuk sampul tersebut? Kata Linda, kisi, saya ini entahlah, mungkin ada satu tarikan. Setiap kali kalau saya keluar dan pulang waktu malam kisi, secara jujur, bukan saya yang kata, tetapi ini yang dikatakan oleh nek ngah saya, ibu saya, adik-beradik yang lain, termasuk saudara mara. Mereka semua tahu tentang kelemahan ataupun sesuatu yang unik tentang diri saya. Kata Linda, bila saya keluar malam, kalau saya balik, ada kalanya ada saja benda makhluk halus akan ikut saya sampai balik rumah. Perkara ini telah pun diketahui oleh nek ngah saya yang telah pun menasihati ibu saya. Dan memang benar, ibu juga ada mengatakan penampakan makhluk-makhluk ataupun benda-benda yang mencurigakan dalam rumah. Antaranya pernah sekali ibu keluar dari bilik apabila ternampak ada budak kecil menyangkung, budak kecil berbadan hitam kisi. Satu badan semua hitam, matanya merah menyangkung di ruang tamu. Ibu keluar dari bilik nak ke tandas. Bila keluar, pada mulanya tak perasan. Bila nak belok masuk dapur, terperasan macam ada orang hitam, budak kecil hitam duduk di ruang tamu yang dalam keadaan gelap. Ibu terperanjat, ibu istighfar, pandang lagi, benda itu dah hilang. Dan pada mulanya ibu saya tidak fikirkan saya lah yang pembawa benda ini pulang ke rumah. Akan tetapi para pendengar 897 FM, bila saya, kata Linda, Linda Iman, bila saya menghadiri menziarahi mereka yang telah pun meninggal dunia, kisi nak tahu tak? Setiap orang yang meninggal ada korin. Korin tidak akan mati dulu daripada tuannya. Korin yang meninggal tu kadang-kalanya, ada kalanya, kata Linda, akan ikut saya balik sampai ke rumah. Kadang-kala tengah-tengah malam saya akan tersadar dan saya akan panggil nama ibu. Bu! Bu! Tak tahu kenapa kisi. Ada kalanya sedang saya seronok dan nyenyak tidur, terbangun. Satu kerana kesejukan, yang kedua kadang-kala bau yang cukup mengusik hidung saya ini. Apabila tersadar, ternampak kisi susuk tubuh nenek tua, wanita rambut panjang, pakcik tua duduk di hujung katil saya dan berdiam diri.
Siapa mereka? Saya tak kenal. Saya panggil ibu-ibu datang buka lampu, benda tu hilang begitu saja. Perkara ini telah pun diceritakan kepada Nik Long, Nik Ngah saya, katanya Linda Iman, dan Nik Ngah telah pun membantu cuba tengokkan memang benar kisi. Saya mempunyai, kata Linda, satu tarikan, tak tahulah apa yang saya miliki, saya tak pasti, tapi setiap kali kalau benda tu ada berdekatan dengan saya, dia akan ikut saya pulang. Sebab itu saya jarang keluar malam. Saya jarang keluar malam dan saya jarang berada dalam rumah seorang diri. Sebab saya sendiri takut kisi, takut diganggu. Dan para pendengar Ria 897, akhirnya Nik Ngah saya datang ke rumah, beri saya sesuatu. Katanya benda ini boleh lindung saya daripada makhluk lain ikut saya pulang. Sepucuk sampul yang saya terima, tak tahu apa isi kandungannya, tapi suruh saya bawa ke mana sahaja saya pergi. Kata Nik Ngah saya, bila saya letakkan sampul tu di dalam beg saya, benda-benda yang terpikat dengan saya ni akan ikut saya pulang ni, tidak akan berani nak ikut saya pulang kerana sampul itu ada dalam beg. Tapi kisi, saya dah gunakan sampul tersebut untuk beberapa bulan, dan memang benar kisi, untuk beberapa bulan inilah tidak ada gangguan-gangguan yang menakutkan berlaku dalam rumah. Malah saya sudah pun berjinak-jinak duduk dalam rumah seorang diri. Kalau selalu saya tak berani kisi, maaf cakaplah kisi, tak berani. Antara perkara yang saya katakan tadilah, yang dikatakan oleh Linda Iman, tidur di waktu malam, terbangun di ujung katil, ada makcik tua, ada perempuan, ada pakcik, dan ibunya pernah nampak budak hitam bermata merah dalam rumah. Dan adakah saya memegang sampul tu yang betul ataupun salah? Kerana ia seolah-olah melindungi saya daripada diikori oleh makhluk-makhluk gaib. Tolong kisi, terima kasih, dan selamat tengah malam yang ikhlas. Linda Iman. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, FG12 hanya satu hiburan. Baik, dari kisah yang pertama, jadi bagaimana agaknya? Ini ditanyakan soalan yang dimaksudkan oleh Linda Iman awal tadi. Kalau dia tak guna, tak simpan, tak bawa sampul surat ataupun sampul yang diberikan, sampul wangi itu diberikan oleh Nik Ngahnya, katanya benda itu akan sentiasa ikut dia pulang bila dia keluar malam dan sebagainya. Bila dia bawa benda tu, dia rasa benda tu dah tak ikut lagi, makhluk halus lah. Jadi adakah wajar untuk dia simpan sampul itu berselindung di sebalik sampul, ataupun bagaimana? Apa yang patut dilakukan? Sebab sekarang ini beliau dah berani duduk rumah seorang diri, tak perlulah ada ibu atau ayahnya. Dan kita akan teruskan kisah selanjutnya, dan anda boleh berikan pendapat, pandangan, dan ingatlah, apapun kisah yang diketengahkan, misteri jam 12 sememangnya hanya satu hiburan. FG12 on call. Baik, teman Ria 897 daripada Kak Baiduri, katanya Assalamualaikum Kisim. Waalaikumsalam. Nama kakak Kak Baiduri, dan kakak ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Ini membuat kakak dengan suami bergaduh Kisi. Hampir setiap kali kami bertengkar kerana anak-anak, bukan apa Kisi. Dalam rumah kakak dahulu sebelum ini, arwah mak mentua duduk bersama dengan kami. Arwah mak mentua ni nyanyuk. Bila saat-saat dia nyanyuk, banyak perkara-perkara pelik dia suka lakukan. Antara yang benda dia suka lakukan adalah dengan bersembunyi duduk di bawah meja makan yang ada di dapur rumah kakak. Setiap kali Kisi, kadang-kadang nanti sedang petang-petang hari, masuk dapur terperanjat, nampak mak mentua kakak duduk di bawah meja. Dia akan duduk bersila, duduk menyangkung. Nanti bila suruh keluar tak nak Kisi, selalu suka sangat duduk bawah meja. Dan akhirnya, dipendekkan cerita, kata Kak Baiduri,
arwah mak mentua meninggal dunia. Dan sejak hari itu, anak-anak kadang-kadang pernah ceritakan bila dia bangun malam, nak ke dapur, sebelum dia buka lampu terperanjat apabila ternampak seolah-olah macam susuk tubuh arwah neneknya sedang menyangkung di bawah meja di bahagian dapur. Kakak dengar pun takut Kisi. Dan benda ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Bila beritahu suami tak percaya. Kakak pun memang tak percaya. Dan susah nak percaya. Sebab kakak tak nampak dan tak pernah kena. Yang kena anak gadis kakak 2 orang. Sampaikan mereka ni berdua ada bilik masing-masing. Sejak kebelakangan ini, anak gadis kakak yang berusia 14 tahun akan tidur dengan kakaknya yang berusia 17 tahun. Walhal masing-masing ada bilik sendiri. Begitu seramnya keadaan dalam rumah. Dan Kisi, akhirnya bila kakak pada satu hari itu sedang bangun malam nak masuk dapur minum air. Masuk saja dapur, kakak tak buka lampu. Tak gelap mana pun dapur kakak. Sampai dapur buka peti ais. Bila buka peti ais, ada sinaran lampu dari peti ais terkeluar, kata Kak Baiduri. Kisi tahu tak? Tiba-tiba kakak dengar bunyi orang macam menyanyi tu. Kakak toleh terperanjat Kisi, nampak arwah mak mentua duduk bawah meja Kisi. Kakak tutup peti ais, kakak masuk dalam bilik. Dalam rumah kakak terperanjat. Kakak nak buang meja tu, tapi suami tak benarkan. Suami kata tu meja dah lama, itu harta pusaka. Kakak sampai bergaduh dengan suami. Anak-anak sekarang dah takut Kisi nak bangun malam. Kadang-kadang kejutkan kakak, walaupun ada kakaknya. Kakak pun takut nak temankan adik. Kejut kakak waktu malam, terpaksa teman mereka. Takut juga Kisi kalau anak masuk tandas. Diri sorang-sorang di ruang tamu. Boleh ternampak benda tu Kisi. Sampai sekarang suami berdegil, tak nak percaya, mengatakan kakak dengan anak-anak karut. Dan kami dah kerap kali bergaduh. Suami isteri Kisi bergaduh kerana suami tidak percaya penampakan arwah mak. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar 897, saya akan teruskan kisah selanjutnya. Yang ini datangnya daripada Encik Abdul Rahman yang ingin berkongsi satu peristiwa yang menyeramkan. Kata Encik Abdul Rahman, saya seorang pemandu teksi dan saya sebenarnya pernah menjemput seorang penumpang di salah sebuah hospital di Singapura. Dan kemudian penumpang ini Kisi menaiki teksi saya dan mengarahkan saya untuk pandu dia pulang ke rumahnya yang tinggal di kawasan Clementi. Jadi kata Encik Abdul Rahman, bila saya pun pandu keluar daripada hospital tersebut, saya pun lalulah dekat menggunakan kata Cik Abang kita lah, dan menggunakan lebuh raya AYE untuk menuju ke arah Clementi. Dan apabila saya perasan, penumpang yang duduk di belakang ni masih lagi menggunakan baju hospital. Jadi saya tanya, awak ni nak balik rumah, kenapa awak masih pakai baju hospital? Awak boleh keluar tak dari hospital? Saya tak nak dah, nanti kena tangkap. Jadi dia diam aja tau. Saya pun rasa tak sedap. Saya tak nak bersubahat Kisi. Kalau kena tahu dia lari dari hospital, saya habis. Kemudian saya kata, saya tak kisah, saya kena hantar awak balik. Saya pusing balik Kisi. Saya exit, pusing balik, hantar dia balik ke hospital berdekatan dengan AYE itulah. Bila saya sedang memandu, saya tengok budak ni diam saja. Dan kemudian tiba-tiba menangis. Dia menangis di belakang teksi saya. Saya pun kata, awak jangan nangis. Saya bukan buat salah, saya tak buat apa-apa kat awak. Saya nak kena hantar awak balik. Awak dengan baju hospital, bila saya perhatikan pusing belakang, di tangannya masih ada tag lagi Kisi. Jadi saya kata pada budak ni, awak nanti kalau buat macam ni, saya kena marah dengan ibu bapa awak macam mana? Kata Encik Abdul Rahman. Sampai saja dekat hospital tu, saya pergilah dekat lobi. Kemudian saya keluar dari teksi. Ternampak seorang security guard, orang India Kisi. Saya panggil, "Bos, come." Lelaki India tu datang. "Yes. I got passenger inside my taxi," kata Encik Abdul Rahman. "This girl in hospital clothes with the tag some more. I think she's running away, you know." Serius ah? Buka pintu dalam Kisi, tak ada orang Kisi. Saya dengan dia tengok dalam, langsung tak ada orang. Bila saya panggil, saya tak bergerak.
Dan dari mana datang wanita tersebut? Kata Encik Abdul Rahman. Kemudian security guard ataupun pengawal keselamatan tu tengok saya. You joking lah? Where got people inside? Saya tengok lagi. Never mind. Sorry lah bos. I think she go inside already. Okay, never mind. Padahal Casey, saya pasti dia ada di dalam, tidak keluar sebab saya tak nampak. Dan saya hanya keluar teksi, berdiri di luar teksi. Kalau dia keluar buka pintu, saya akan dengar dan saya boleh nampak. Oleh kerana saya tak sedap hati, saya terus masuk ke tempat letak kereta. Saya pergi ke 7-Eleven berdekatan dengan hospital tersebut, beli minuman, tenangkan diri buat seketika. Barulah saya terus memandu mencari rezeki. Terima kasih Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ini kiriman pendengar kita berkongsi satu peristiwa pengalaman daripada dari Kak Hana. Kak Hana berkongsi, katanya Casey, arwah mak kakak baru meninggal dunia dan benda ini berlaku 2 minggu yang lalu. Waktu tu kakak sedang bersama dengan anak kakak, sedang duduk di ruang tamu berbual-bual. Apabila anak kakak kata takut sebab dia kata ternampak sesuatu di depan pintu bilik, di depan pintu rumah. Jadi bila kakak tengok dia semacam, kakak pun bangun nak tutup pintu. Depan pintu boleh rasa Casey meremang macam ada angin tiup. Katanya sepoi-sepoi perlahanlah memasuki dalam rumah. Kakak pun baca bismillah, kakak tutup pintu, tutup TV, kemudian tidur. Dan kakak tak tanya anak apa yang dia nampak sebab kakak pun tak naklah dia fikir bukan-bukan. Jadi keesokan paginya, sekitar pukul 10 pagi, anak kakak ni berada di ruang tamu kakak. Kakak pun bangun. Kakak kata, Danish dah bangun anak mama? Dia pun kata dah. Jadi kemudian dia panggil, mama sini. Kakak pun datang ke arah anak kakak. Kakak tanya apa? Dia kata semalam dia nampak momok. Kakak pun kata, janganlah cakap macam tu, mana ada momok semalam. Dan Casey, anak kakak kebetulan sedang duduk di hadapan almari TV. Di almari TV tu kami ada banyak DVD. Dia boleh tarik satu DVD Casey, dia tunjuk kakak. Semalam momok ni nampak dekat ruang tamu, dekat depan ruang tamu, dekat depan pintu lah. Anak katalah dengan telo-telo pelak lah. Apabila kakak angkat DVD tu, kakak tengok terperanjat Casey. DVD apa tahu Casey? Pocong. Bila anak tunjuk tu, kakak terkejut. Jangan main-main tamu cakap macam ni. Kakak marah lah. Kakak kata jangan tengok cerita hantu lagi, jangan cakap-cakap macam ni Seolah-olah kakak macam tak percaya. Tetapi budak kecil Casey mana pada bohong. Dia boleh keluarkan DVD yang sama tu Casey, boleh tunjukkan ni. Benda ni semalam di depan pintu yang dia kata takut. Wah, seram Anak boleh tunjuk lagi mak Mak pun takut. Dah pandai lah tu. Baik, akan saya kembali sebentar nanti. Kisah-kisah misteri anda, kiriman SMS akan saya bacakan, email akan saya ketengahkan, panggilan akan saya jawab. Jangan ke mana-mana. 669-11897. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Di 897 saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya bertemankan saya Casey. Waktu sekarang 1.19 ataupun 1.20 pagi. Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Ria 897 sebagai stesen informasi, stesen hiburan anda. Terima kasih bagi pendengar-pendengar di luar Singapura. Di Singapura juga terima kasihlah Di luar Singapura ada yang berada di Johor, berada di Kuala Lumpur, berada di Sabah, di Sarawak, di Kepulauan Riau, di Indonesia, di Batam, semua terima kasih kerana bersama saya. Dan kalau ada teman-teman di luar Singapura ni
kami juga di Singapura ingin dengar lah pengalaman-pengalaman teman-teman di Batam, teman-teman di mana saja anda berada lah. Kalau ada yang menetap di barat, ada di California, ada yang berada di England, boleh berkongsi pengalaman dan apakah mungkin hantu-hantu Mak Saleh ini macam mana, ada tak peristiwa-peristiwa yang pernah anda dengar diceritakan oleh teman-teman ataupun jiran tetangga anda lah. Dan yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran 669118897. Sebelum saya ketengahkan, di sini ada kiriman SMS yang saya terima. Beliau menceritakan kisah yang agak ringkas. Katanya di sini, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullah. Tempoh hari kakak beritahu anak kakak yang baru saja melahirkan, dan bayi dalam rumah ni baru masuk 7 hari Kisi. Dan anak kakak ni biasalah maternity leave dan kakak terpaksa keluar bertugas, tak boleh tengok dia 24 jam. Suaminya pun bertugas. Jadi kata akak kita ni, kakak nasihatkan anak, kalau malam nak tidur, waktu maghrib tutup tingkap semua. Kalau boleh tutup dengan langsir supaya tidak terganggu. Dan anak kakak ni berdegil, dia kata tak ada apa-apa lah zaman moden macam ni. Sampaikan sedang kakak bertugas, tak tenteram dibuatnya apabila dia telefon menangis ketakutan. Bayinya menangis di ujung talian tak henti-henti sambil dia berbual-bual dengan kakak Kisi. Jadi bila dengar cucu kakak ni menangis, anak kakak menangis, kakak cuba tenangkan diri sebab kalau kakak luahkan perasaan kuatir, takut dan sebagainya, pasti anak kakak ni tak tenteram. Jadi kakak tanya kenapa. Dia kata awal tadi bila dia sedang baring di atas katil, anak di tepi, dia dengar ada orang panggil namanya, Su. Dia fikirkan kakak yang panggil, dia pun menyaut, ya mak. Dia keluar dari bilik, baru dia teringat yang kakak ni kerja shift malam. Jadi apabila dia masuk balik bilik, terperanjat nampak benda tu Kisi terapung-apung dekat tingkap bilik, anak sedang menangis tak henti-henti. Dia angkat anak tak pandang tingkap, terus ke ruang tamu dan telefon kakak dalam keadaan ketakutan. Kakak hanya kata pada dia supaya buka lampu semua dan jangan tengok tingkap. Kakak suruh dia duduk di study room dan kebetulan memang study room tu kakak selalu tutup dengan blinders. Jadi keadaan tingkap tu tidaklah terbuka. Dia dengan anaknya duduk di study room sampai kakak minta izin daripada majikan untuk balik siang pada hari tersebut. Nasib baiklah dapat diluluskan sampai rumah. Dia kesian tengok anak sedang mendukung bayinya tidur duduk di dalam study room. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Dekat tingkap Su. Anak pun keluar, ingatkan mak panggil. Mak aku kan kerja. Masuk balik-balik benda tu kat tingkap terapung-apung. Dia akak kita tidak beritahu benda tu apa. Penanggal ke, cik pun ke, tak tahulah. Tapi dia kata benda tu terapung-apung di tingkap bilik anak Kisi. 669118897. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Hello. Siapa tu? Nama saya Zul. Siapa? Nama saya Zul. Zul, ada pengalaman Zul? Ada. Buat panggilan dari mana Zul? Saya tengah buat panggilan daripada Tampines. Dan apa pengalaman anda, silakan. Pada zaman dulu kan, KC, waktu umur saya masih muda, bapa saya ni sebenarnya seorang yang berjudi. Jadi satu hari bapa saya dia lari daripada rumah, tinggalkan mak saya dengan saya. Jadi saya ni pun runsing lah macam mana kan nak bayar hutang semua, dia hutang Along, hutang loan shark. Jadi saya pernah terjumpa dengan kawan saya. Kawan saya dia kata nama dia Hafiz lah katakan saya terjumpa dengan dia, habis saya minta tolong dengan dia, Hafiz macam mana jadi dia pun recommend lah satu orang ni, dan dia kata kalau kita minta nombor boleh kena duit banyak lah.
Jadi dalam masa terdesak tu semua kita lupakan tau. Tak fikirkan pasal agama, tak fikirkan pasal apa lah. Cuma nak fikirkan macam mana nak bayar hutang kan. Jadi pada satu hari tu saya pun pergi jumpa dengan si pakar ni. Dan kawan saya Hafiz dia bawa saya pergi jumpa. Habis pakar ni dia suruh kita mengangkung lah. Macam minta nombor dari kubur kan. Jadi kita pergilah dengan Hafiz, dengan pakar tu satu hari pada malam Jumaat lah. Dan tu pergi dekat kubur Cina. Jadi pakar tu pun dia start lah. Dia ambil bambu, dia pergi cocok kat dalam kubur tu kan. Habis entah apa jampi dia baca dengan apa ni, tuang darah anjing dengan darah ayam kan. Dia minta ayam hitam tau. Habis dah tuang tu semua, tiba-tiba pergi nampak kepala terkeluar daripada kubur. Kepada tu pun dia apa ni, dia tanyalah apa kita nak kan dalam bahasa Cina. Jadi pakar tu pun cakap dalam bahasa Cina lah, kata kita ni semua tak nak kacau dia, minta nombor je kan. Habis dia pun kasih nombor. Saya pula tu alamak, dengan takut-takut boleh teringat nombor tu. Habis dah dapat nombor tu kan, KC, saya pun pergi beli dengan apa segala yang saya dah tinggal ada ni. Dah dapat gaji, pergi belilah. Habis time tu saya ni tak apalah macam rojo ada, tamak ada, semua ada tau. Jadi apa segala yang saya ada semua, barang-barang mak saya semua saya gadai tau. Habis saya beli nombor tu. Pula tu nombor tu kena first price. Jadi saya pun menang banyak lah. Saya letak duit dalam jangka 5,000 macam tu dekat satu nombor. Orang yang saya beli nombor tu pun tengok saya macam ingat saya main-main tau. Dah beli nombor tu. Jadi bulan tu dah kena nombor, saya dah bayar semua lah. Habis pakar tu kata kita kena pergi balik kubur. Tapi saya macam takut lah. Dah dapat. Habis takut kan. Dah nak pergi balik lah. Dah nampak kepala je. Habis lepas tu dalam berapa hari Hafiz pun call saya. Dia tanya, kau dah pergi dekat pakar tu ke belum? Jadi saya pun didikkan dia lah. Dah pergi, dah kasih balik duit semua. Nak belikan, dah belikan apa-apalah yang hantu tu dia nak kan. Jadi dalam beberapa bulan tu tiba-tiba ibu saya sakit tau. Dia sakit. Habis tiba-tiba macam tak tentu arah lah sampai sekarang. Ibu saya dia macam orang yang dah hilang waras lah. Jadi saya pun ingat ini mesti macam tak patah balik kan pergi sana. Habis berapa hari lepas tu kan KC, hello? Lepas saya dah bayar hutang semua, saya hantar ibu saya pergi hospital. Pergi hospital saya baca surat khabar, pakar tu pun dah mati. Habis dah tak tahu lah sekarang macam mana nak pergi balik kubur tu kan. Habis dalam berapa bulan sampai sekarang lah Hafiz tiba-tiba yang kes baru-baru ni Hafiz pun dia baru meninggal dunia. Saya pun sekarang takut tau. Pasal saya dengan mak saya sendiri tak tahu macam mana lah nak selamatkan masalah ni kan. Nak patah balik lah. Pasal kubur tu pun kita masih belum pergi, masih belum berawat lagi. Jadi saya harap dapat minta tolong lah siapa-siapa yang tahu macam mana nak menyelesaikan masalah saya. Pasal sekarang walaupun rumah saya mewah, kereta mewah, tapi saya macam takut lah KC. Macam mana nak selesaikan masalah ni. Jadi kalau siapa-siapa yang tahu boleh tolong saya, silalah hubungi KC dengan saya macam mana nak selesaikan masalah ni. Ya, terima kasih Zul. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.